Dan start recording. Okey, dah start. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusdan bin Mak Rosid dan juga sahabat Ustaz Muhammad Fadli bin Uthman akan membentangkan tajuk yang pertama bagi subjek tamadun ini, iaitu definisi tamadun mengikut sarjana barat dan Islam, konsep tamadun, hadarah, umron dan peradaban serta kaitannya dengan pendidikan. Okey, terusnya Li. Okey, dari segi definisi ni saya bawakan dua, iaitu daripada sarjana barat dan juga sarjana Islam. Okey. Sebelum itu di sini ada satu pandangan daripada Dr. M.A.J. Beck pada tahun 80 dalam Mustafa Haji Daud pada tahun 85. Dia kata ada 3 golongan yang memberi sumbangan kepada definisi tamadun ni. Tetapi definisi yang paling tepat dan bernilai berbanding dengan golongan yang lain adalah definisi yang diberikan oleh golongan ahli sejarah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah yang diberi maksud, tamadun yang diberi maksud oleh sarjana-sarjana barat. Okey, yang pertama kita tengok dari segi Arnold Toynbee. Dia mengatakan tamadun adalah sejenis kebudayaan. Dia mengatakan tamadun ialah satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab membentuk institusi politik, kesusasteraan, agama dan moral. Manakala A.S. Hornby dan E.C. Panwell, dia mengatakan tamadun bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang sains, teknologi, politik, moral dan sebagainya. Maksudnya daripada sebelum ni tak ada kemajuan kepada ada kemajuan. Okey, seterusnya yang ketiga, J.R. Strayer, dia mengatakan tamadun ada hubungan yang amat rapat dengan perbandaran. Tamadun itu juga lahir di bandar. Maksudnya dia melihat tamadun itu berlaku di kawasan bandar. Dalam buku Mainstream of Civilization, J.K. Fibleman mengatakan tamadun ialah kepandaian mengeksploitasi material oleh sesetengah masyarakat. Proses masyarakat ke atas material dengan sendiri menjadikannya barang baru bagi sesuatu keperluan. Maksudnya dia melihat bagaimana kebolehan masyarakat mengeksploitasi bahan ataupun material. Yang itu dilihat maksudnya ada peningkatan dalam tamadun tersebut. Okey, seterusnya E.B. Taylor, ini juga sarjana barat. Dia mengatakan tamadun merupakan satu rangkaian yang merangkumi beberapa aspek, iaitu keilmuan kepercayaan, kesenian, nilai-nilai moral, perundangan, tradisi, bakat dan kebolehan yang dihasilkan oleh masyarakat, sesetengah masyarakat. Oswald mengatakan bahawa tamadun barat lebih mementingkan kebendaan kerana kebendaan itu membawa kepada kemajuan. Ini yang dilihat oleh Oswald. Manakala Will Durant mengatakan tamadun ialah satu peraturan yang ada dalam masyarakat yang dapat membantu meningkatkan pengeluaran kebudayaan dan ia merangkumi 4 elemen. Kalau Will Durant ni dia lebih kepada 4 ini, iaitu sumber ekonomi, sistem politik, tradisi moral dan kesenian. Empat-empat elemen ini menunjukkan dia adanya tamadun. Okey, seterusnya. Okey, Will Durant di dalam bukunya yang berjudul History of Civilization, dia mengatakan tamadun sebagai satu sistem sosial yang menolong manusia bagi mempertinggikan kedudukan kebudayaan. Dia juga melihat tamadun sebagai sesuatu kemajuan atau ciptaan baru yang dilahirkan oleh sesuatu umat atau masyarakat yang menjadikan hidup mereka lebih tenteram dan lebih senang. Manakala Redfield mengatakan tamadun adalah sebagai satu cara hidup yang dapat diberikan kriteria-kriteria tertentu.
Dia mengatakan tamadun ni sebagai beberapa puncak pencapaian sama seperti puncak-puncak gunung di permukaan bumi ni. Dia menggambarkan gigahnya tamadun tu sama seperti puncak-puncak gunung yang ada di muka bumi ni. Okey, seterusnya. Okey, yang tadi adalah beberapa definisi yang diberi oleh sarjana barat. Ini adalah sarjana Islam. Definisi tamadun menurut sarjana Islam. Yang pertama kita tengok Ibn Khaldun, dia mengatakan tamadun ialah sekumpulan segolongan manusia yang mendiami sebidang tanah. Duduk dalam satu tempat, mempunyai bekalan ekonomi yang cukup, keselamatan nyawa, harta yang terjamin yang membolehkan mereka mencapai kemajuan dalam berbagai bidang. Di dalam tamadun menurut Ibn Khaldun ini juga mempunyai pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. Sebab itu kita tengok zaman-zaman batu, zaman Neolitik dulu, dia lebih kepada penghasilan. Contoh buat kapak daripada batu dan sebagainya. Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, dia mengatakan tamadun dia lebih kepada kehalusan budi pekerti. Orang yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik hingga berjaya menghasilkan keamanan, keselamatan, kemakmuran dan penghasilan teknologi yang sempurna. Okey, seterusnya. Okey, menurut sarjana Islam lagi, Muhammad Rashid Redha, agama adalah, dia mengatakan tamadun adalah berasaskan kepada agama. Rasionalnya dia mengatakan agama adalah asas tamadun adalah disebabkan tamadun di dunia ini ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keteguhan pegangan agama ataupun sebaliknya. Maksudnya Rashid Redha ni dia lebih dia melihat kepada anutan agama sesuatu masyarakat tersebut. Jika anutan itu kuat, maka kuatlah tamadun tersebut. Said Qutb menyatakan bahawa tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat. Okey, seterusnya. Okey, menurut Said Hawa, tamadun secara umum terbahagi kepada dua. Dia melihat itu tamadun Islam dan juga tamadun jahiliah. Okey, Umar Audah Al-Khatib mengatakan tamadun pula ialah himpunan ilmu pengetahuan, syariat, peraturan, tradisi dan moral yang menunjukkan keadaan pemikiran, ekonomi, akhlak politik dan kesenian. Manakala Muhammad Al-Bahi mengatakan tamadun ialah keseluruhan penghasilan atau produktiviti yang menggambarkan nilai kepribadian manusia sama ada bentuk falsafah, pengetahuan, kesenian, politik, kesusastraan dan lain-lain. Seterusnya. Okey, menurut Abu Bakar Hamzah, beliau mengatakan tamadun adalah suatu yang lahir dan berkembang bersama kehidupan manusia sama ada berupa skala yang abstrak maupun berupa skala material. Dia melihat kepada dua perkara ini. Manakala Mahmud Taib An-Najmi pula mengatakan tamadun merupakan peraturan masyarakat yang dapat membantu manusia untuk menghasilkan sesuatu sama ada dari segi pemikiran atau kebendaan. Seterusnya. Okey, daripada kedua-dua definisi yang diberi oleh sarjana barat dan juga sarjana Islam itu tadi, kita melihat definisi-definisi yang diberikan ni tidak lagi daripada beberapa aspek tersebut, iaitu dari segi kebudayaan, peradaban dan juga kemajuan. Maksudnya daripada sebelum ni tidak ada kepada adanya wujudnya teknologi-teknologi ataupun reka cipta yang baru. Tamadun boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu tadi apa yang disebut skala material ataupun kebendaan dan juga skala abstrak ataupun yang dikatakan sebagai pemikiran, hasil pemikiran. Yang seterusnya daripada sarjana Islam dan sarjana Barat ini tadi, sarjana tamadun Islam jika dilihat lebih luas skupnya berbanding dengan
definisi tamadun barat, di mana tamadun Islam lebih melihat kepada keseluruhan aspek, ditambah pula dengan aspek kerohanian yang berdasarkan bersumberkan wahyu, Al-Quran, hadis dan akal. Okey. Dan yang terakhir, Ali Muhammad pada tahun 2002 mengatakan aspek utama tamadun terdiri daripada 4 perkara, iaitu keagamaan, sosial, akhlak, ekonomi dan politik. Di mana kalau kita melihat di mana-mana tamadun, dia tidak akan lari daripada beberapa aspek yang dibagi tahu tadi. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Ustaz Fadli. Okey, baik. InsyaAllah pada bahagian saya ni kita akan melihat kepada maksud umran dan juga hadarah dan juga peradaban, dan apa kaitan sebenarnya tamadun atau peradaban ni dengan pendidikan. Dan saya suka untuk flashback kembali fokus utama kita berkenaan dengan konsep tamadun, yang kedua pengertian istilah tamadun yang diterangkan oleh sahabat kita tadi, dan yang ketiga hubungan tamadun dan pendidikan, dan kita akan lihat kepada kesimpulan. Baik, kalau kita lihat pada konsep tamadun tadi, kalau kita lihat dalam bahasa Melayu, tamadun adalah satu perlambangan dan juga kemajuan terhadap kebudayaan. Okey, kalau kita lihat dalam bahasa Inggeris, dia lebih kepada civilization, yang mana merujuk kepada kualiti yang tinggi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Sebab tu orang Greek ataupun Serabo dia menganggapkan masyarakat yang tak ada bandar ni orang yang tak ada tamadun. Macam orang Arab Badui dan sebagainya lah. Sebab tu ketika dahulu orang Arab Jahiliah pun dikira sebagai orang yang tiada tamadun sehinggalah datangnya Islam. Dan pada bahasa Arab pula dikira sebagai dana ataupun agama ataupun kehidupan beragama, madana pembukaan bandar, dan pelakon sopan dan tamadun. Dia gabungan daripada dana dan madana, iaitu pembangunan bandar dan kehalusan budi pekerti. Dan ini juga istilah yang digunakan di dalam hadarah, umran dan madaniyah. Tamadun pada asalnya digunakan di dalam perkataan umran, kemudian dia ada upgrade-nya lah, ataupun dalam kata lain hadarah dan umran itu termasuk juga di dalam tamadun. Okey, baik. Kalau kita lihat dekat sini, istilah terawal yang digunakan untuk menguraikan tamadun ini dipelopori oleh Ibn Khaldun. Sebab tu kalau nak memahami tentang tamadun, perlu juga memahami tentang apa itu umran dan juga hadarah. Yang mana umran ini merujuk kepada kawasan tanah atau rumah yang didiami, serta segolongan pendudukan yang menetap dalam keadaan subur dan makmur. Dan hadarah pula adalah satu daerah, yakni kota bandar, kampung atau tanah yang diusahakan. Dalam kata yang lain, kalau kita lihat sebelum kedatangannya Islam, kita ada beberapa tamadun-tamadun seperti tamadun Greek, tamadun India dan sebagainya tu. Dan kemudian datangnya tamadun Islam di bumi Mekah Al-Mukarramah, dan di situlah baru ada kawasan, penempatan dan segolongan penduduk. Dan ada juga daerah. Maka bila adanya perkara-perkara ini, barulah timbul ciri-ciri tamadun yang diklasifikasikan ataupun yang diberi definisi oleh para ilmuwan yang diterangkan oleh Rashdan tadi. Okey, baik. Peradaban. Ya. Apa beza antara tamadun dan peradaban? Okey, apa beza tamadun dan peradaban? Okey, di sini kalau kita faham, tamadun ini merujuk kepada kawasan yang didiami, yang subur dan makmur, ataupun hadarah sendiri pun satu tempat daerah. Maka dalam peradaban pula, Syed Qutb meletakkan satu definisi yang sangat sempurna. Bagi saya lah, pandangan saya adalah pandangan Syed Qutb meletakkan satu definisi yang tepat. Walaupun di sana ada Ibnu Manzur pun turut mendefinisikan peradaban. Syed Qutb kata apa? Syed Qutb mengatakan keimanan adalah salah satu proses peradaban. Yang mana keimanan ini bukan sahaja dalam bentuk akidah atau pegangan. Ianya adalah kombinasi antara prinsip kepercayaan Tuhan dan kemanusiaan. Hablu minallah wa hablu minan nas, ataupun hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan dan juga hubungan dengan manusia. Okey, dan sebab itu prinsip-prinsip peradaban Islam sebenarnya adalah satu prinsip yang sangat holistik dan sempurna, yang mana dia berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan, keyakinan tentang keesaan Tuhan, yakni tauhid, dan konsep ketuanan ataupun supremasi, yakni kemanusiaan di atas segala sesuatu yang bersifat material dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. Maka itu yang diceritakan dalam bentuk peradaban.
dan penjagaan dari keinginan bersifat haiwani ataupun bersifat haiwan lah, sifat-sifat haiwan yang kita nak hindarkan, dan penghormatan terhadap keluarga dan sedar akan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi berdasarkan petunjuk dan perintahnya. Sebab itu Syed Qutb dia pernah menulis satu buku yang sangat bagus dan sangat baik untuk kita lihat, yakni satu buku yang dipanggil sebagai Ma'alim fi Tariq, yakni Ma'alim fi petunjuk sepanjang jalan. Kalau kita lihat dalam Ma'alim fi Tariq bagaimana Syed Qutb menukilkan satu kupasan yang sangat menarik bahawa Al-Quran itu dijadikan salah satu medan atau platform rujukan yang utama di dalam sesuatu peradaban. Di dalam buku tersebut juga Syed Qutb ada menerangkan bagaimana zaman Arab Quraisy ketika datangnya Islam, sebelum datangnya Islam, bagaimana zina ini boleh berlaku dalam banyak perkara, dan pernikahan itu boleh berlaku di dalam banyak sudut, dan pewarisan anak itu berlaku dalam 4 ataupun ke 5 cara yang mana menjurus kepada zina, disebabkan tiadanya datangnya satu syariat ataupun dalam konsep keimanan ataupun keagamaan yang mengikut fitrah, yang Islam. Syed Qutb mengupaskan dalam buku Ma'alim fi Tariq lagi tentang proses sosial dan sebagainya. Sangat menarik bila Syed Qutb menulis tentang Ma'alim fi Tariq, yakni menekankan tentang sudut Al-Quran. Okay, baik, tentang 4 pengertian istilah tamadun tadi, yang mana Ibn Khaldun membuat rujukan tentang terminologi tentang umran. Yang mana tamadun tadi kalau kita lihat bagaimana yang pertamanya, tamadun adalah satu tingkat atau pencapaian atau kemajuan hidup manusia dari kehidupan nomad sampailah kehidupan kota bandar. Kalau kita lihat terminologi yang digunakan oleh Ibn Khaldun dalam perkataan umran ini, yang mana yang pasti ada kawasan tanah atau rumah, yang mana keadaan tu subur dan makmur, ada ekonomi, selamat nyawanya, bangunan atau kerja-kerja mendirikan bangunan dengan segala binaannya, majunya, dan ada konsep wilayahnya yang diduduki oleh penduduk yang dikenali sebagai kampung atau bandar. Ini yang disilakan sebagai hadarah. Kalau tempat tu dia terbiar, gersang dan tandus ataupun kehidupan secara nomad, itu adalah kedaratan atau badawah, bukan hadarah. Jadi ini terminologi umran. Jadi umran ni satu tempat yang berpenghuni, yang berlokasi, yang subur, yang ekonominya ada dan selamat. Maknanya kata yang lain dalam konsep maqasid syariah, ianya bertepatanlah untuk mencapai sesuatu perkara ataupun nak melaksanakan sesuatu hukuman apabila semuanya ini ada. Okay, baik. Yang kedua, berkenaan dengan proses untuk mencapai kemajuan atau kebaikan dalam kehidupan. Ini istilah tamadun yang kedua. Yang mana Ismail Faruqi meletakkan tamadun ini menggunakan istilah umran, tetapi menyamakan dengan Imran, iaitu kutipan dari surah Ali Imran ayat 33 hingga 35 daripada perkataan amarah yang membawa kepada membina ataupun membawa kepada kebaikan, menjadikan kehidupan ini aman. Maknanya kalau satu tempat itu dia tidak aman, maka ianya definisi tamadun itu tidak sesuai untuk digunakan. Kalau dalam sudut pandangan Prof. Ismail Al-Faruqi ini, maka pembinaan yang membawa kepada kebaikan dan kehidupan yang aman, ianya akan melengkapi istilah tamadun tersebut. Yang ketiga adalah kombinasi kemajuan aspek pemikiran rohani dan jasmani atau material manusia. Osman Khalid meletakkan badaniah adalah pencapaian kebendaan. Tamadun itu dicapai dalam sudut dua istilah, yakni pencapaian kebendaan dan juga kepada kemajuan aspek-aspek pemikiran moral dan sosial. Ini juga sangat penting. Kalau satu tempat itu dia ada lokasi, dia ada tempatnya, dia ada bandarnya, tetapi kebendaannya tidaklah maju ataupun penyusutan di segi bandar tidak terancang, infrastruktur yang tak ada, ianya akan memberi kelumpangan kepada maksud tamadun tersebut. Dan sama juga kalau satu tempat itu tidak bermoral, pemikirannya songsang dan sosialnya sangat bobrok, maka ianya memberi satu naratif yang buruk ataupun maksud yang tidak tepat kepada pembinaan tamadun atau peradaban yang dinukilkan oleh definisi-definisi yang kita dengarkan tadi. Okey, baik. Yang keempat, tamadun ini dipecahkan lagi. Sebab kita bincangkan tentang umran dan hadarah tadi, maka ini adalah orang kata dia punya capaian-capaiannya. Yang keempat, kemajuan manusia yang diasaskan kepada ketinggian akhlak atau budi pekerti, tidak hanya setakat hidup di kota atau bandar atau mencapai kemajuan. Yang mana menurut Prof. SM Al-Atas, beliau menjelaskan tamadun sebagai satu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan susila, keluhuran kebudayaan. Dalam kata lain, Idris Al-Marbawi pula menerangkan bahawa tamadun itu
apabila adanya kehalusan budi pekerti dan berakhlak mulia seperti orang kota. Maka kalau kita lihat di Malaysia sendiri, kita ada rukun negara. Maka sebenarnya rukun negara itulah orang kata satu prinsip ataupun satu kayu ukur untuk meletakkan Malaysia ini salah satu negara ataupun tempat lokasi yang bertamadun dan ada peradabannya tersendiri. Okay, baik, kesimpulan daripada segala maksud daripada tamadun, umran dan hadarah itu tadi adalah suatu keadaan atau pencapaian tinggi manusia yang bermasyarakat di dalam semua bidang kehidupan, merangkumi aspek kerohanian dan kebendaan yang luhur berpusat di kota. Okey, maksudnya dia holistik lah, semuanya ada. Baik, kita nak kaitkan tamadun ini dengan pendidikan. Maka di dalam Islam kita tidak lari daripada 5 perkara yang mana menjadi kayu ukur. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnahnya, yang ketiga ijma' ada, yang keempat ijtihad, dan yang kelima ni tamadun lain. Tamadun lain bermaksud apa? Bermaksud kalau tamadun itu baik bagi kita, kita boleh ambil sebagai orang kata gaya hidup. Yang mana bertepatan atau berselari dengan Al-Quran dan sunnah. Sebab tu tamadun ini letak nombor 5. Dia kena melalui Al-Quran dan sunnah tu juga untuk dia diselarikan dengan Islam. Jadi ini yang perlu kita didik. Maksud kata lain, kehidupan di Malaysia ataupun kehidupan di luar negara, kalau dibawa datang ke Malaysia, kalau perkara itu baik, kalau benda itu bagus dan selari dengan Al-Quran dan Sunnah, tak jadi masalah pun kita nak bawa tamadun itu ataupun cara kehidupan itu di Malaysia. Cumanya pelik sikit lah. Orang Malaysia mungkin tak biasa dengan perkara-perkara yang mungkin kita bawa daripada luar. Okay, baik. Dan konsep tamadun tadi yang slide yang sebelum ni tadi adalah yang secara besar. Ini saya kecilkan lagi skop dia. Konsep tamadun peradaban dan pendidikan daripada model surah Al-Balad. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Balad, satu surah yang masuk yang diturunkan di Makkiyah, yang mana surah Al-Balad ni, balad pun merujuk kepada negeri. Ini negeri Mekah. Bagaimana negeri Mekah itu boleh menjadi salah satu tamadun dan peradaban. Maka di sana dalam surah Al-Balad itu dia ada beberapa elemen yang disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Rasulullah. Yang mana elemen pertama, elemen yang terlibat adalah seperti akhlak. Bagaimana kita melihat akhlak orang jahiliah ketika sebelum datangnya Islam dan apabila datangnya Islam. Ada perbezaan. Di sana juga ada tentang elemen akidah dan kepercayaan. Bagaimana penyembahan mereka. Di sana juga ada syariah, undang-undang. Dan di sana juga ada ilmu pengetahuan dan material. Mekah tidak lari kepada material. Ada pembangunannya juga pada zaman Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Balad, pada ayat yang ke-12 sehinggalah pada ayat yang ke-16, dia menceritakan beberapa perkara yang perlu dilepaskan atau dibebaskan daripada kita. Okey, yang pertamanya tentang perhambaan. Okey. Yang keduanya perlu kita bagi orang makan. Maksudnya kita kena terlepas daripada kefakiran ataupun kemudaratan sudut tak makan dan sebagainya. Dan kita juga perlu berbuat baik pada anak yatim. Dan juga kita perlu mensantuni orang miskin dan juga fakir. So, perkara-perkara ini kalau kita sentuh, kalau kita dapat buat, maka sebuah negara itu akan melepasi satu konsep ataupun definisi tamadun yang kita mahukan. Bukan tamadun yang atau peradaban yang ketinggalan. Sekiranya rakyat di dalam itu atau masyarakat di dalam itu kelaparan. Yang kaya bertambah kaya, yang apa-apa bertambahlah kedananya. Jadi itu yang kita tak nak. Okay, baik. Satu pemikiran daripada model Hasan Al-Banna. Okay. Bagaimana pembentukan tamadun dan peradaban, maaf silap eja, peradaban yang bawa kepada pendidikan sebenarnya. Yang ini dinukilkan daripada buku himpunan risalah Imam Hasan Al-Banna yang dipanggil sebagai Majmu'ah Rasail Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna dia meletakkan beberapa indikator bagaimana satu peradaban itu atau tamadun itu boleh dibina. Boleh dibina di dalam satu lokaliti ataupun negara dan sebagainya. Yang pertamanya individu Muslim. Yang kedua tentang Baitul Muslim. Individu Muslim itu maksudnya personal, diri sendiri. Yang kedua Baitul Muslim, keluarga itu sendiri. Bagaimana nak mensejahterakan keluarga.
Yang ketiga, baru pergi kepada masyarakat Muslim. Setiap pada masyarakat bagaimana hendak memperlihatkan nilai keislaman. Yang keempat, kerajaan Islam. Bagaimana nak menterjemahkan kerajaan Islam. Yang kelima, daulah Islam. Yang keenam, empayar Islam. Dan yang ketujuh, Ustaziatul Alam. Dan setiap nombor 1 sampai nombor 7 tu dia ada huraian-huraian dia yang mungkin akan panjang lebar lah. Pertama macam individu Muslim, apa yang perlu ada, apa yang perlu kita tampung untuk dapatkan Baitul Muslim, apa kita perlu buat dan sebagainya. Dan hari ini kita masih lagi belum ada kerajaan Islam. Hatta kita belum ada kerajaan Islam yang solid. Kita belum ada daulah Islam yang solid. Sebab apa? Sebab ada berlaku beberapa kekangan ataupun perkara-perkara yang mungkin menjadi ujian yang perlu kita tempuhi sebagai pembawa manhaj ini. Baik. Untuk mencapai 7 perkara tersebut, Imam Syahid Hasan Al-Banna telah meletakkan satu indikator, satu pendekatan yang panggil sebagai 10 muhasafat. Ini satu model saja, mungkin kita ada model-model yang lain sebab saya nak kaitkan dengan pendidikan. Jadi Imam Syahid Hasan Al-Banna ni dia mujadid yang orang kata yang paling latest yang boleh kita ambil sebagai contoh yang boleh kita angkat. Okey, baik. Yang tadi kita dah lihat bagaimana peningkatan daripada individu Muslim nak ke Ustaziatul Alam. Maka untuk daripada individu Muslim nak ke Ustaziatul Alam, maka 10 muhasafat ini Imam Syahid Hasan Al-Banna telah gariskan untuk dilihat dan diamalkan dan untuk dipelajari. Yang pertama, akidahnya mesti sejahtera. Bermula juga daripada pendidikan. Yang kedua, akhlak mesti mantap. Yang ketiga, menjaga masa. Yang keempat, ibadah yang benar. Yang kelima, tersusun dalam urusan. Yang keenam, sihat tubuh badan. Ketujuh, mampu berdikari. Yang ke-8, melawan hawa nafsu. Yang ke-9, bermanfaat untuk orang lain. Dan yang ke-10, luaskan pengetahuan. Semua ini adalah pendidikan. Bagaimana nak mendidik akidah menjadi sejahtera. Hari ini banyaklah metod. Akidah ada yang akidah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada yang akidah sifat 20 yang akhirnya ada di orang-orang yang bijak pandai ni duduk bergaduh, orang bawah ni duduk pening. Jadi ini menjadi satu kekangan sebenarnya untuk masyarakat memahami atau nak mencapai ke Ustaziatul Alam tu. Daripada akidah saja dah banyak huraian-huraian yang mungkin boleh kita lihat. Akhlak lagi lah, jangan cakap kan. Banyak isu-isu semasa yang hari ini sangat merisaukan. Jadi ini adalah 10 muhasafat yang Imam Syahid Hasan Al-Banna terapkan supaya kita ambil 10 ini, kita letak di dalam, kalau kita dah kahwin, kita masuk dalam Baitul Muslim. Bagaimana kita nak didik anak-anak kita? Bagaimana kita didik keluarga dan pasangan suami atau isteri kita? Kita ambil 10 ini, kita bawa masuk dalam kerajaan Islam kalau kita ni YB, ataupun daulah Islam kalau kita ni Perdana Menteri dan sebagainya. Bagaimana kita nak menjamin kabinet itu menjadi 10 muhasafat yang Imam Syahid Hasan Al-Banna boleh gariskan ini. Baik. Ini maksudnya pendidikan itu dia meluaslah. Okey, baik. Jadi kesimpulan daripada tamadun dan peradaban serta kaitan dengan pendidikan daripada apa yang kita lihat model daripada surah Al-Balad dan juga model yang dibangunkan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, dapatlah kita lihat kepada peta ini yang mana tamadun dan peradaban bila dikaitkan dengan pendidikan, maka dia perlu ada 5 perkara ini untuk mendatangkan kesan. Yang pertama, segi kognitifnya, maksudnya pengetahuan kita. Yang kedua, segi fizikal, mesti kuat, mesti teguh ataupun mesti strong. Yang keempat, emosi. Setiap orang bagaimana nak mengendalikan emosi. Dan yang ketiga, sosial. Yang keempat, emosi. Dan yang paling penting adalah spiritual. Okey, baik. Kelima-lima elemen ini perlu diterapkan ke dalam institusi pendidikan. Yang mana institusi pendidikan ini bermula daripada zaman kanak-kanak sehinggalah dewasa. Dia bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak yang bermula daripada dan ke sekolah, belia dan mahasiswa, dan dibawa kepada institusi kekeluargaan. Yang mana institusi kekeluargaan ini akan merebak menjadi institusi masyarakat dan dia akan bawa kepada satu bentuk perkumpulan sehingga menjadikan sebuah perkumpulan itu bertamadun dan ada konsep peradaban yang seperti mana yang didefinisikan tadi. Maka ini di antara orang kata kaitan di antara tamadun dan peradaban dengan pendidikan. Maka kita boleh lihatlah isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia sendiri hari ini, rasuahnya kita boleh lihat keadaan yang sangat teruk. Kalau hari ini dia punya rating kita bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Kita boleh lihat bagaimana kes-kes kecurian, kes
yang mengambil hak orang. Kalau kita lihat, kalau sebelum ni ada seorang ibu yang sanggup mencuri demi makanan anaknya, sebab apa? Sebab tak dapat hak dia, dan wallahu alam itu semua untuk cari makan. Maka ini perkara-perkara yang boleh merosakkan pembinaan peradaban ataupun tamadun di dalam institusi masyarakat dan perkumpulan kita. Maka itu pentingnya kepada pendidikan, dan dengan pendidikan boleh mengangkat konsep tamadun seperti mana yang disebut di dalam surah Al-Balad. Sekian saja daripada saya. Kalau ada soalan boleh sampaikan. InsyaAllah kalau boleh jawab, Rashidan jawab dulu. Kalau tak boleh, saya jawab. Kalau tak boleh, Paul dulu. Allahuakbar. Assalamualaikum, nak tanya. Boleh. Silakan. Nak tanya apa aspek yang digariskan untuk Ustaziatul Alam tadi ya? Model apa yang banyak level macam dia punya tahap tu, apa yang terciri-ciri dalam Ustaziatul Alam tu? Okay, kejap. Buku ada depan ni. Itu maksudnya kalau tamadun sebelum ni belum mencapai lah Ustaziatul Alam tu. Kalau mengikut penulisan Syekh Hasan Al-Banna dan kita melihat kepada apa yang berlaku hari ini, Ustaziatul Alam tu dia mencapai pada zaman ketinggian lah. Kalau kita lihat sebelum 1924, maka kita dah nampak dah sebenarnya kita dah menguasai sepertiga dunia. Tetapi selepas jatuhnya khilafah 1924, maka sampailah sekarang kita berada di bawah takat. Kalau saya tak letakkan graf, kita berada masih lagi tak mencapai Ustaziatul Alam tersebut dah. Maksudnya kita masih dalam level yang atas-atas tu lah. Ya, betul. Maknanya kita boleh lihat Ustaziatul Alam tu lebih kepada dunia lah, global. Ya. Maksudnya bukan di Malaysia saja, tapi di dunia Islam lah maksudnya. Ya. Atas keseluruhan lah. Ya. Atas sekali kalau kita tengok kat Malaysia pun, walaupun hari ini kita diberitahu bahawa adanya kerajaan hari ini, kerajaan Islam Melayu pun belum lagi mencapai tahap apa yang dimaksudkan dengan Ustaziatul Alam. Boleh tak buka slide yang tu? Yang apa yang tadi tu, yang Hasan Al-Banna tu kan? Ni ke? Maksudnya kita baru kerajaan Islam pun belum tercapai lah macam tu. Itu mengikut definisi. Ciri-ciri tu ada tapi belum capai tahap tu lah. Belum capai tahap tu. Masyarakat Muslim tu. Okey. Jadi rasanya cukup lah. Ada lagi soalan? Ada soalan ya? Assalamualaikum. Okey, satu soalan. Okey, dalam slide Hasan Al-Banna ni, nombor 4 dan nombor 5 kerajaan Islam dan Daulah Islam. Adakah di situ terdapat perbezaan yang dimaksudkan oleh Hasan Al-Banna? Okey, kalau kita lihat kepada dalam buku Majmu' Rasail, kerajaan yang dimaksudkan daulah yang dimaksudkan tu melibatkan kepada negara-negara Islam. Negara-negara Islam maksudnya sebelum negara Islam ni dipecah-pecahkan. Maksudnya kita ada kesatuan kita. Macam contoh zaman khilafah. Zaman khilafah kita ada daulah. Dan daulah Uthmaniyah. Daulah daulah. Tapi selepas berlaku pemecahan, maksud kerajaan-kerajaan ni ni kerajaan Islam Arab Saudi, ni kerajaan ni, jadi dia berpecah. Jadi beza kat sini, kerajaan ni dia satu negara-negara. Daulah ni satu bentuk yang kesatuan yang besar. Jadi boleh sebut macam kerajaan Syam dulu. Syam tu sebelum dipisah-pisahkan. Betul tak? Ya. Ya, betul. Okey, terima kasih. Satu lagi boleh? Boleh.
Okey, untuk persoalan yang macam tamadun, tamadun ni kita yang menentukan. Contoh sekarang kita tahulah tamadun sebelum ni kan. Macam tamadun yang wujud macam tamadun Greek yang belum zaman kita lah. Itu ditentukan oleh ahli sejarah ke ataupun sekadar letak saja atau macam mana? Itu Rashdan tadi yang peringkat sarjana barat ni. Rashdan boleh. Okey, apa yang soalan Ustazah Afifah tadi, dari segi yang dilihat ketepatan definisi tamadun tu, sebab tu dia melihat kepada ahli sejarah, sebab ahli sejarah yang lebih mengetahui lah, lebih memahami keadaan tamadun waktu itu. Walaupun dia tak berada pada zaman itu, tapi dia mengkaji keadaan ataupun perkembangan tamadun waktu ketika itu. Jadi kita lihat dari segi definisi tu lebih tepat definisi tamadun tu diberi oleh ahli sejarah. Jadi untuk soalan Ustazah Afifah tadi tu, macam mana? Okey, saya faham. Macam kalau kita Islam, kita baca dalam Al-Quran, kita dah nampak tamadun Nabi Sulaiman apa semua tu kan. Macam untuk yang kita kaji, semuanya berpandu kepada ahli-ahli sejarah lah ya. Betul tak? Setakat yang kita pembacaan kita lebih kepada ahli-ahli sejarah dan cendekiawan, lebih pada ahli sejarah yang cendekiawan Islam, cendekiawan barat yang memahami tamadun tu sendiri. Tapi kalau dalam Islam dia lebih dia memahami tamadun, tapi dia tidak lari daripada apa yang sumber yang kita ada, iaitu Quran dan Sunnah. Berpaksikan benda itu. Okey, terima kasih. Okey, jadi Fadli cukup setakat ni dulu kan? Kita bagi ruang sahabat kita lain untuk bentang pula. Okey, insya-Allah. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.